tell me that I'm never. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu persoalan yang masih lagi bermain di fikiran dan minda ramai orang. Ini bukan saja untuk penyokong Najib Razak, bukan saja untuk penyokong UMNO Barisan Nasional, namun untuk seluruh rakyat Malaysia. Persoalannya adalah, bilakah Najib akan dibebaskan? Ada yang mahu Najib bebas esok, ada yang mahu Najib bebas hari ini. Kalau boleh sekarang juga nak Najib bebas, nak tuntut keadilan bagi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, kalau nak kata UMNO, dah lupakan Najib. Ini jawapannya. Menurut Zahid Hamidi, perjuangan bebaskan Najib dari tirai besi tak pernah terhenti. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengulangi penegasan bahawa pembebasan Najib Razak tetap menjadi agenda parti itu dan ia tidak pernah terhenti. Tegas Ahmad Zahid, jika ada yang mempersoal pendirian UMNO dalam isu pembebasan Najib, pendirian parti tetap teguh. Saudara-saudari sekalian, pada masa yang sama, kita juga tidak pernah lupa akan perjuangan untuk membela sahabat yang juga pemimpin kita yang masih berada di belakang tirai besi. Seperti yang saya jelaskan, semasa taklimat Presiden, perjuangan kita untuk membela Datuk Seri Najib Razak tidak pernah terhenti. Wow, ini sudah pasti membuat Najib Razak menangis dan terharu rasanya. Jika ada yang masih bertanyakan komitmen, pendirian parti tetap teguh. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan Agung UMNO 2024 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Hari ini bertarikh 23 Ogos. Ahmad Zahid berkata, perjuangan itu tidak akan terhenti selagi mana Najib tidak mendapat pembelaan seadilnya. Dia juga tidak mempedulikan pihak yang mempertikai afidavit sokongan berhubung tidak addendum Najib. Walaupun ada yang mempertikaikan ikrar afidavit berhubung titah addendum yang diikrarkan oleh saya dan Datuk Seri Wan Rosdi mengenai pelaksanaan baki hukuman Datuk Seri Najib Razak menerusi tahanan rumah ataupun house arrest. Ia adalah bukti komitmen kita tidak pernah goyah. InsyaAllah, kita tidak akan berhenti selagi nasib bosku tidak mendapat pembelaan menurut Zahid. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini, seperti ada satu komen yang saya terima sebelum ini daripada subscriber ataupun viewers daripada channel ini yang menyatakan Najib bebas dan dilantik sebagai Presiden UMNO menggantikan Zahid Hamidi. Apa komen Anda berkaitan dengan itu? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, akhirnya sekali lagi nama anak Daim Zainuddin ataupun sekali lagi nama Daim Zainuddin disebut. Ini adalah berkaitan dengan siasatan terhadap anak Daim Zainuddin. Namun ada satu kenyataan yang seperti menyalahkan SPRM. Apa yang berlaku? Ini satu artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 23 Ogos. SPRM salah guna kuasa. Soal siasat anak Daim tanpa peguam. Anak kepada bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, Wiradani Abdul Daim, didakwa di soal siasat SPRM selama beberapa jam tanpa kehadiran peguamnya semalam. Menurut peguamnya Rajesh Nagarajan, Wira dinafikan hak untuk mendapat perwakilan undang-undang walaupun beberapa kali memintanya dengan pegawai SPRM dan malah didakwa diancam untuk segera ditahan jika dia terus membuat permintaan itu. Rajesh berkata, Wira hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk soal siasat pada kira-kira 9.30 pagi semalam, berhubung siasatan terhadap bapanya.
Walaupun meminta beberapa kali, Daim tidak pernah dimaklumkan berkenaan kesalahan yang didakwa dilakukannya. Keseluruhan siasatan oleh usaha untuk mencari sesuatu oleh SPRM dengan diiringi dengan tuduhan tanpa asas secara berkala dihalalkan kepadanya oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim di pentas politik, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut undang-undang, katanya, setiap individu berhak diwakili peguam dan penafian hak itu adalah pelanggaran ke atas hak yang dijamin dalam perkara 5/3 Pelembagaan Persekutuan. Rajes berkata penafian hak diwakili itu serta dakwaan ancaman penahanan merupakan salah guna kuasa oleh SPRM. Ancaman penahanan itu tiada asas undang-undang dan dibuat untuk secara salah menakut-nakutkan Wira agar melepaskan haknya agar peguamnya ada ketika soal siasat. Ekoran tindakan angku, sembarangan dan menyalahi undang-undang oleh SPRM ini, Wira terpaksa melalui soal siasat berjam-jam tanpa kehadiran peguam, katanya, sambil menambah ia satu tindakan yang tak dapat diterima. Justru dia menggesa SPRM, Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan untuk tidak lagi menafikan hak rakyat untuk mendapat nasihat perundangan. Jadi saudara-saudara, tonton apa adakah dengan ini pihak daripada Daim Zainuddin akan menyaman SPRM ataupun kerajaan? Nah, ini menjadi persoalan. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Tonton di Malaysia. Sudah pasti kita pernah mendengar berkaitan dengan pemimpin politik yang terpalit rasuah, terlibat rasuah, pengubahan uang haram, sakau menyakau, menggelapkan uang, dan banyak lagi lah yang kita boleh simpulkan kepada rasuah. Jadi mana-mana pemimpin di dalam negara ini yang sudah terpalit dengan rasuah kes mahkamah yang belum selesai lagi dan yang memang sah terpalit dengan rasuah, sudah pasti tidak boleh memegang jawatan yang tinggi. Itu pendapat saya. Nah, akhirnya saudara-saudara, ini titah yang kita nantikan. Pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia, terutamanya bagi mereka yang terpalit dengan rasuah. Jangan beri amanah pada pemimpin terpalit rasuah. Titah Sultan Nazrin. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menyeru umat Islam di negara ini supaya tidak memberikan amanah atau menyerahkan tanggung jawab kepada kalangan mereka yang terpalit rasuah dan salah guna kuasa. Baginda menyeru masyarakat Islam supaya dengan segala daya dan kekuatan menolak sama sekali golongan yang berimej mungkar, munafik, lemah moral, rendah akhlak, serta sebarang perlakuan yang boleh mencemarkan nama baik umat. Sultan Nazrin bertitah, kejayaan meningkatkan syiar Islam sangat bergantung kepada kejayaan umatnya dan untuk itu, setiap orang Islam bertanggung jawab mewarnakan Islam dengan gemerlapan dan mengisinya dengan kandungan yang meyakinkan. Imej Islam dan gambaran masyarakat dunia terhadap Islam dipengaruhi tahap pencapaian dan status kejayaan umat Islam. Islam akan lebih dihormati dan Islam akan terus dimuliakan jika majoriti penganut Islam memperlihatkan prestasi pencapaian yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Oleh itu, usaha dan program pembangunan insan sewajarnya diberikan fokus jika keagungan Islam mahu dijulang, jika martabat bangsa mahu didarjatkan, usaha untuk memperkaya generasi muda dengan ilmu wajib diberikan tumpuan melalui persepakatan gerakan yang tersusun lagi strategik, diselaraskan, diintegrasikan, dan digabungkan titah baginda. Sultan Nazrin bertitah demikian ketika merasmikan mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia MKI ke-72 di Kuala Lumpur yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 23 Ogos.
Saya amat setuju dengan kenyataan jangan beri amanah pada pemimpin terpalit rasuah. Adakah dengan ini kerajaan perlu memecat mana-mana kepimpinan politik di dalam kerajaan dan maupun di bahagian blok pembangkang yang memegang jawatan tinggi perlu dipecat, perlu digugurkan. Saudara-saudara, apa komen Anda?